Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang semua. Apa khabar petani? Santai-santai hujung minggu, santai-santai bersama keluarga kan. Okey, so petang ni Kek Mak nak sembang-sembang mengenai makanan sunnah terbaik untuk ibu yang sedang hamil. Okey, biasalah macam-macam kalau ibu yang sedang hamil ni biasanya bulan-bulan pertama tu akan mengalami alahan yang teruk, tak selera makan, muntah-muntah, kemudian emosi yang tak stabil, kemudian rasa macam makan pun perut cepat lapar, kaki mudah krem, kemudian alahan bau tu biasalah, memang tak boleh nak elakkan. Okey, so macam mana apa khasiat makanan sunnah ni yang dah diamalkan daripada sejak zaman Rasulullah lagi, isteri-isteri yang mengandung tu, isteri-isteri yang hamil tu kan, Rasulullah dah wahyukan, Rasulullah dah sunnahkan, Allah dah mewahyukan melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah menyampaikan kepada para suami agar menyuapkan isteri mereka yang sedang hamil makan kurma supaya mendapatkan anak nanti otak yang cergas, akhlak yang baik. Kan, Rasulullah dah declare kurma boleh membantu anak kita mendapat otak yang cergas dan akhlak yang baik. Kan, contoh kalau macam cergas badan kita boleh nampak, cergas otak kita tak boleh nampak. Akhlak yang baik tu pun bagaimana kita nak cari makanan yang boleh membentuk akhlak? Satu-satunya adalah kurma. Itu satu. Yang kedua, ketika Maryam sangat stres, Maryam, Sayyidatina Maryam yang ketika itu sangat stres untuk melahirkan Nabi Isa dalam keadaan yang seorang diri, penuh kesakitan, rasanya stres nak menghadap orang kampung. Kisah ni dah banyak kali dah Kak Emma cerita kan. Kisah yang paling agung mengenai satu-satunya wanita paling mulia kan, yang Allah kisahkan kisah Sayyidatina Aisyah ni dalam Al-Quran, yang sangat stres ketika itu. Apa Allah turunkan, wahyukan melalui malaikat Jibril, Allah wahyukan makanlah kurma dan bertenanglah. Kan ketika itu kita tahu Maryam yang mengandung tanpa suami, yang terpaksa melarikan diri ke satu tempat untuk menyelamatkan dirinya, sebab Maryam ni adalah seorang ahli ibadah kan, yang memang belum berkahwin, tapi Allah perintahkan malaikat Jibril untuk meniupkan roh ke dalam rahimnya Maryam. Okey, Maryam ketika itu agak sukar juga menerimanya, tapi dipujuk oleh malaikat Jibril, dan ini adalah perintah daripada Allah. Selebih-selebihnya tak payah nak fikir. Okey, kisah daripada itu sampai dia saat nak melahirkan Nabi Isa alaihi salam dalam keadaan seorang diri dengan penuh kesakitan. Malaikat Jibril kata, Allah sampaikan, goncanglah pohon kurma, makanlah kurma dan bertenanglah. Agaknya macam manalah ketika itu dengan sakit nak goncang pokok kurma. Kan pokok kurma tu dah lah macam pokok sawit kan, tapi nak digoncangkan, macam mana keadaan ketika itu. Okey. Jadi dekat sini ada dua hadis dah. Yang pertama, Rasulullah kata, suapkan isteri kamu yang sedang hamil makan kurma untuk dapatkan otak yang cergas dan hati akhlak yang baik. Yang kedua, Allah dah sebutkan dalam surah Maryam, makanlah kurma dan bertenanglah. Maksudnya kurma adalah makanan terbaik untuk ibu yang sedang hamil. Kan, yang pertama kita tahulah kurma ni dia bagi tenaga, kemudian dia ada tinggi serat, dia bagi mengenyangkan, kemudian kurma juga membantu melawaskan. Kan biasa kalau ibu hamil dia ada masalah sembelit kan, kan, masalah sembelit, susah nak membuang, jadi serat daripada kurma, serat daripada buah-buah sunnah yang lain, buah tin, buah kismis tu sangat membantu untuk pencernaan yang bermasalah ketika hamil. Kan, jadinya biasanya ibu yang hamil ni akan cari makanan yang terbaik, sebab dia tahu dia makan dua orang. Dia bukan cari makan yang dia bukan nak makan dua kali ganda, tapi nak cari makanan yang nutrisinya berganda-ganda supaya menghasilkan anak yang sihat, anak yang sihat. Okey, bukan hanya sihat kalau makanan sunnah ni bukan hanya sihat daripada segi sudut fizikal, tapi mudah-mudahan sihat akhlak dan sihat mindanya. Kita nak lahirkan anak yang sihat minda, bukan hanya sihat fizikal semata-mata. Itulah melalui buah kurma, dan Rasulullah dah sebut, Allah juga dah sebut, jadinya janganlah tinggal buah kurma walau sehari dalam sepanjang tempoh kehamilan. Rasulullah dah pesan, Rasulullah dah wasiatkan, makanlah kurma
untuk dapatkan anak yang baik dan otak yang cergas. Makanlah kurma dan bertenanglah. Okey, sebab mengikut kajian, ibu yang sedang hamil ni emosi dia memang tidak stabil. Macam siapa yang pernah mengandung, yang mengalami alahan, memang sedia maklum, emosi memang sangat tidak stabil. Kadang-kadang kita pun tak kenal kenapa kita ni kadang-kadang mudah menangis, mudah tersentuh kan. Emosi memang tak stabil. Mengikut kajian, emosi ibu mengandung ni dia akan stabil bila anak yang dilahirkan nanti berumur 6 bulan. Baru emosinya stabil. Kan macam-macam lah yang proses demi proses ibu mengandung ni, daripada peringkat 3 bulan pertama, 3 bulan kedua, 3 bulan terakhir tu macam-macam emosi. Okay. Ada 3 bulan pertama tu mengalami alahan yang sangat teruk, terbaring, tak ada tenaga, tak ada semangat kan. Walaupun ada berita gembira tapi mengalami alahan yang teruk tu pun sangat mempengaruhi emosi. Bulan kedua tu pun okeylah, dalam tempoh bertenang. Okey, bulan ketiga tu emosi nak membawa perut yang besar, emosi membawa sakit badan, krem bahagian perut, krem bahagian kaki, apa lagi masalah di hujung-hujung kehamilan tu, susah nak tidur, apa lagi banyaklah kan, kaki bengkaknya, tangan bengkaknya, susah nak bernafas. Itu dah proses-proses yang terakhir. Emosi pula dekat situ. Okey, bila dah sangat melahirkan, emosinya lain pula. Emosi gembira, lepas tu dalam pada yang sama ada juga emosi kadang-kadang mengalami komplikasi ketika melahirkan tu, pendarahan mungkin banyak, kemudian anak meragam, tak nak tidur malam kan, kita pun tak cukup tidur, kita pun tak cukup tenaga, anak kadang-kadang ada juga masalah yang air susu tak cukup. Ia memang sangat mempengaruhi emosi. Nak tahu apa makanan yang penstabil emosi paling best sekali daripada golongan kategori makanan sunnah, iaitu buah tin. Buah tin dan juga buah kurma, apabila dia bergabung buah tin dengan buah kurma, dia sangat mempengaruhi emosi yang sangat tenang. Sebab bila disebutkan dalam surah Maryam, kata makanlah kurma dan bertenanglah, maksudnya daripada situ kadang-kadang penyakit fizikal ni kita tak nampak. Penyakit fizikal kita nampak, penyakit mental ni kita tak nampak sebenarnya. Macam mana kita nak bagi kesembuhan pada emosi yang tak stabil? Dia hanya boleh kadang-kadang macam orang depres kan, dia kena jaga makan, kemudian dia kena kontrol emosi dia, tidak mudah terbawa-bawa dengan fikiran yang negatif kan. Kalau yang dah lepas tu lepas, yang akan datang tu jangan fikir. Cuma kadang-kadang kita ni yang mudah mengganggu emosi ni, terlalu memikirkan perkara yang dah lepas tu terlalu memikirkan apa yang akan terjadi besok. Itu semua urusan Allah kan. Kehidupan kita, apa yang kita ada hari ini yang patut kita syukuri. Itulah satu kunci untuk ketenangan. Okey, untuk masalah ibu yang sedang hamil ni, biasanya emosinya terganggu bila masalah-masalah fizikal yang lain. Macam Imam sebut tadi kan, dia sembelit, kaki dia krem, kemudian tak selesa bahagian perut. Semua tu boleh diatasi. Kemudian nak membantu emosi ibu yang tenang, dalam pada nak menyembuh emosi, nak membantu juga kalau emosi ibu yang tak stabil tu boleh mengganggu pertumbuhan baby dalam perut. Kadang masalah emosi nangis, masalah emosi termenung, manjang kan, dia sangat memantutkan pembesaran baby. Kalau terlalu termenung je kan, nanti anak yang dalam perut pun nanti lahir kan termenung aja kan. Dia memang sangat mempengaruhi emosi. Kalau emosi ibu itu selalu sedih, anak tu pun nanti pun akan kerap sedih. Bila emosi ibu tu sangat selalu stres kan, anak dalam kandungan pun dia akan merasai juga. Jadi penting untuk ibu-ibu sedang hamil, makanlah kurma dan buah tin untuk merangsang hormon-hormon tenang, merangsang hormon-hormon bahagia, merangsang hormon kasih sayang. Sebab tu emosi tu perlu dipupuk dalam pada masa mengandung lagi. Bila baby tu lahir, hormon tu akan bertambah aktif. Bila baby tu dah lahir, kita pegang dia, kita peluk dia, itulah hormon kasih sayang yang kita tak nampak sebenarnya. Kan? Sebab tu kadang yang ada masalah meroyan tu, dia berpunca juga daripada masa mengandung. Dia tengok anak dia tak ada rasa sayang, tengok anak dia rasa benci, tengok anak dia rasa menyampah, tengok anak dia rasa macam kan nanti dia akan dengar bisikan-bisikan. Itu orang yang masalah meroyan lah. Jadi penyembuhan emosi ibu yang sedang hamil, kalau yang ada masalah depres ke apa ke, kena banyak makan buah tin, kena banyak makan buah kurma. Kan dia tak akan ada isu kena kecil manis ke apa ke, sebab dia akan menstabilkan tekanan darah, menstabilkan tekanan gula dalam darah.
Okey. So delima pun bagus untuk kulit. Minyak zaitun. Minyak zaitun ada dua-dua dalam ni. Dalam minyak zaitun, dalam atin pun ada, dalam original pun ada. Sebab minyak zaitun tu dia membantu untuk pertumbuhan tulang. Kan kita tahu minyak zaitun banyak kalsium. Jadi kalau nak pertumbuhan tulang baby, tumbuhkan pembentukan organ-organ dalaman baby tu, semuanya ambil nutrisi daripada apa yang ibu makan. Jadi ibu kena makan makanan yang berdouble-double nutrisi, yang tinggi nutrisi. Kan kalau tidak nanti, sebab itulah wanita ni dia mudah kena osteoporosis, perebutan tulang, sebab masa mengandung ambil kalsium daripada ibu, masa menyusu pun ambil kalsium daripada ibu. Jadi kalau ibu tak mengamalkan makanan yang tinggi nutrisi, itu yang menyebabkan ibu mudah sakit, sistem imun ibu pun lemah. Okey, sebab tu kena amalkan makanan-makanan sunnah. Buah tin, kurma, minyak zaitun kan bagus untuk pertumbuhan tulang baby, organ-organ dalaman dia kan. Kemudian apa lagi? Madu, kuatkan sistem imun. Buah delima, dia bersatu dengan zaitun untuk mencantikkan kulit, vitamin C, tingkatkan sistem imun kan. Bila ibu mengamalkan makanan yang tinggi nutrisi ketika hamil, dapat makanan yang menguatkan sistem imun, insya-Allah anak yang dilahirkan nanti pun daripada dalam perut lagi sistem imun dia tu dah terjaga. Jadi bila dia lahir, mudah-mudahan insya-Allah kuranglah kena penyakit. Kan sekarang kalau kita tak jaga makan, baby 2 bulan pun dah sesama, dah batuk berkahak. Itu jadi kita nak kuatkan sistem imun baby daripada dalam perut kita lagi. Masya-Allah, subhanallah. Lagi satu, kismis. Masya-Allah. Kismis adalah amalan para sahabat untuk mendapatkan memori yang kuat untuk menghafaz Al-Quran dan hadis. Jadinya ibu mengandung untuk menguatkan memori ibu dan menguatkan memori baby dalam kandungan, kena makan kismis. Kena makan kismis, makan madu. 5-6 jenis buah-buahan sunnah ni memang kena makan setiap hari. Kan? Sebab itulah keluarnya Amura Atin ni dengan Amura Original ni membantu ibu mendapatkan nutrisi yang banyak, yang cukup, dan juga membantu emosi ibu. Membantu ibu mendapatkan emosi yang tenang untuk melahirkan, mendatangkan hormon-hormon yang bahagia, hormon-hormon yang tenang, hormon kasih sayang, hormon cinta. Kan kadang-kadang bila kemungkinan ada juga isu-isu yang kelahiran yang tidak dirancang, kemungkinan kan mungkin ada masalah kewangan ke kehamilan yang tak dirancang, tak bersedia untuk ada baby, tiba-tiba termengandung, sangat mengganggu emosi. Jadi dia tak nak, mungkin dia tak nak ada baby tu lagi, belum bersedia, dia akan rasa macam tak sukalah anak ni, tak nak dululah, dia akan mengganggu emosi. Jadi makanan yang bagi penenang, merangsang hormon kasih sayang, merangsang hormon bahagia ni akan mendatangkan rasa kasih daripada ibu tu sendiri. Jadinya jangan stres. Kalau ada yang masalah stres tu nak buat apa, makanlah kurma, makanlah buatin, makanlah makanan sunnah, sebab dia bukan sahaja bagi nutrisi, dia juga membantu menjembuhkan emosi. Nutrisi, emosi sangat berkait rapat. Sebab tu kalau orang kurang nutrisi, dia mudah sistem imun dia rendah dan dia mudah kena penyakit, dan emosi dia mudah tentulah terganggu. Okey. Bila emosi terganggu, boleh juga menyebabkan macam-macam penyakit yang lain. So untuk ibu yang hamil, yang ada masalah tak boleh tidur malam, insya-Allah ada madu bagi tenang, mengurangkan risiko yang penyakit tak boleh tidur malam tu kan. Kan biasa orang mengandung ni perut dah besar, tak selesa nak tidur. Jadinya bila dapat emosi yang tenang, mudah-mudahan Allah izin untuk mendapat tidur yang tenang. Okey. Bila saat-saat melahirkan, ingat kisah Maryam tadi, Allah perintahkan makanlah kurma. Kurma ni bukan saja bagi tenang, tapi juga bagi tenaga, bagi tenang untuk melalui proses kelahiran bayi nanti. Dua-dua ni memang sangat perlu. Nak tenaga, nak tenang, nak fokus, supaya dia nanti tak fikir benda-benda yang lain, benda-benda yang merunsingkan. Itulah masalah ibu hamil ni kan. Dia sendiri kadang-kadang tak boleh nak kontrol emosi dia. Memang itu yang memang tak dapat nak dinafikan bila ibu tu hamil kan. Kita makhluk ciptaan Allah, makhluk hormon, orang kata kan, makhluk hormon. Jadi kita pilih makanan-makanan yang penstabil hormon. Okey. So jelas ya, apa makanan-makanan yang terbaik untuk ibu hamil. Kalau siapa yang menonton live ni, ada ahli keluarga yang sedang hamil, kawan-kawan yang sedang hamil, bagi tahu dia orang amalkan Amura Superfood ni, sebab dia dah menggabungkan semua sekali, kurma, buah tin, minyak zaitun, delima, kismis. Semua buah-buah tu tak tak dimasak. Kenapa tak dimasak? Okey, macam mana cara kaedah pembuatan dia? Ramai yang tanya ni kan. Okey.
Waalaikumsalam Kak Ros. Alhamdulillah. Kak Yu, terima kasih menonton. Aju Arifin. Okey. Istimewanya Amura Superfood ni dia tak dimasak. Kenapa tak dimasak? Okey, sebab bila macam buah kurma, kismis, madu semua tu dimasak, macam kita makan sayur lah, sayur goreng kan. Bila sayur tu dimasak, melalui proses pemanasan dia dah mengurangkan vitamin asal daripada sayur kan. Kemudian bila overcook pula, lagilah habis dia punya khasiat, kita makan hampasnya aja. Tu yang kita tak nak. Sebab itulah buah-buahan ni tidak dimasak, tak ada proses pemanasan sebagainya. Buah kurma, buah tin, kismis, delima tu diperah, di blend kan, di blend kasar. Kemudian diperak bersama dengan minyak zaitun dan madu sip. Dilihan ada madu dalam ni, ada minyak zaitun siap, ada koko dan kakao. Kan orang kata kalau stres nak tenang makanlah kurma, makanlah koko. Koko dan kakao ni pun ada juga dalam ni, pun tak dimasak. Maksudnya ni semua real food, makanan yang tinggi nutrisi. Buah tin lagilah bila dah dikeringkan, dia lagi nutrisi tu lagi power daripada buah yang segar. Itu memang fakta lah. Bila dikeringkan, nutrisi dia lagi kuat, lagi padu, lagi pure orang kata kan. Bila dah di blend, kita tinggal makan je lah. Tak payah nak kunyah lagi dah, sebab dia dah tolong blend. Macam baby kan, baby tak ada gigi kan, tak boleh nak kunyah kan. Jadi kita buatkan bubur, kita hancur lagi bubur lah kan. Buat bubur, tinggal kemam-kemam, telan. Sama juga macam ni. So ibu hamil yang stres, yang tak boleh tidur, tak boleh, yang rasa kurang kalsium, yang rasa krem malam, kaki krem, berut krem, semua krem tu, tanda-tanda kekurangan kalsium dah ada tu. So makanlah Amura Atin ni untuk mendapatkan sumber kalsium yang banyak untuk baby dan juga pertumbuhan baby dan juga ibu. Okey, untuk yang original ni pun sangat best sebab kandungan buah kurma dia yang banyak. Kalau atin ni kandungan atin dia banyak, kalau yang original ni kandungan buah kurma yang sangat banyak. Dia lagi ada habatus sauda. Habatus sauda tu sangat penting untuk sekarang ni, vaksin orang kata, vaksin original. Yang Rasulullah sebenarnya sebut ada penawar selain mati. So setiap hari kita vaksinkan diri kita ni dengan Amura original. Kan? Ada minyak zaitun tu, habatus sauda, dia membantu secara semula jadi untuk membuang racun dalam badan. Yang penting cukup air kita minum. Okey, dapatkan untuk ibu yang hamil, dapatkan Amura 2 ni, Atin, untuk dapatkan nutrisi yang cukup untuk ibu dan baby dan juga mendapatkan emosi yang tenang, emosi yang bahagia, emosi yang penuh kasih sayang. Sebab ibu hamil ni dia kena jaga emosi dia. Kalau emosi dia celaru, dia mudah stres, takut bagi efek yang tak bagus kepada anak kan. Okey, kalau ibu daripada awal dapat menjaga permakanan yang tinggi nutrisi, bukan sahaja ibu yang mendapat khasiat, tapi anak dalam kandungan tu sendiri. Bila lahir nanti dengan izin Allah, bila nutrisi dia cukup, dia sistem imun dia kuat, bila sistem imun kuat, susahlah nak kena penyakit. So sebab baby mudah terkena penyakit sebab dia antibody badan tak sama macam orang dewasa kan. Bulu hidung dia pun belum ada. Jadi penampis untuk udara yang tak bersih tu tak ada. Dia tak ada filter lagi, bulu hidung tak ada kan. Sebab tu dia mudah sesama, mudah terjangkit apa semua. Jadi nak kuatkan sistem imun baby daripada dalam perut, ibu kena amalkan Amura Atin dan juga Amura original. Untuk apa? Untuk mendapatkan nutrisi yang cukup dan juga mendapatkan emosi yang stabil. Masya Allah, subhanallah. Ingat balik, Rasulullah dah perintahkan makan kurma untuk dapat anak yang cergas, otak yang cergas, akhlak yang baik, dan Allah sebut dalam surah Maryam, makanlah kurma dan bertenanglah. Jadi jangan tinggal kurma ataupun buah-buahan sunnah dalam kehamilan, sebab inilah wasiat Rasulullah yang perlu kita amalkan sampailah akhir zaman. Kalau kita umat Nabi Muhammad tak nak amalkan makanan sunnah, siapa lagi? Kalau kita tidak meneruskan makanan sunnah Rasulullah, siapa lagi? Kita tanya diri kita sendiri kan. Kalau kita tak wasiatkan makanan sunnah untuk anak-anak kita, siapa lagi? Gitu persoalannya dah petang-petang ni. Nak masuk maghrib dah. Okey? Lewat sikit live petang ni. Moga bermanfaat. Bagi info yang sangat best ni, share dengan kawan-kawan untuk yang sedang hamil. Hamil itu 9 bulan sahaja. Bukan tiap-tiap tahun hamil. Kalau yang tiap-tiap tahun, alhamdulillah, masya-Allah, subhanallah, banyak betul rezeki Allah. Jadi masa tempoh hamil itulah, selama 9 bulan itulah kita nak menjaga makanan yang sangat baik. Kan? Okey, harga dia RM35 baru RM70. RM70 kan, sangat berbaloi, boleh amalkan dalam masa 2 bulan. 2 bulan boleh amalkan, boleh habis. Kalau sedap,
sebulan pun boleh habis. Lagi kalau makan satu keluarga, seminggu boleh habis. Paling best dia boleh amalkan semua sekali untuk anak-anak kan. Itu dah cerita pasal anak-anak yang nak study online ni yang stres tu kan. Semua mengalami proses stres masing-masing. Orang kerja pun stres, orang duduk rumah pun stres, ibu mengandung pun stres. Jangan lupa amalkan Amuratin. Sebab tu Amuratin ni dikatakan sebagai makanan penyembuh emosi, penawar minda. Kita tahu kalau penyakit fizikal kita nampak nak ubat macam mana, tapi emosi tu kita masukkan elemen-elemen hormon tenang. Bila dikawal oleh hormon-hormon tenang, hormon tenang tu timbul dengan makan makanan yang baik ni, insya-Allah dia akan dapat mengawal segala masalah tu dengan cara yang lebih baik, insya-Allah, mudah-mudahan. Okey, boleh amalkan satu keluarga juga. Boleh amalkan sampai dalam pantang. Nanti akan share apa hasil Amuratin ni untuk ibu yang dalam pantang pula. Ya, okey. Itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada yang menonton. Semoga dimurahkan rezeki, diberi kesihatan yang baik mudah-mudahan, insya-Allah. Terima kasih Az-Zahra.